Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ni'matani maghbunun fi'ima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa yang Allah Taala berikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini adalah nikmat yang ramai manusia rugi kerana tidak tahu menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Lalu insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita. Ini apa? Okey, kita akan meneruskan bicara kita pada pagi ini dengan ayat ke-27 daripada surah Al-Kahfi. 27 kan? Ayat 27 kita akan ambil sampai ayat ke-31 insya-Allah. Kita akan ambil sampai ayat ke-31 insya-Allah. Dia punya maqta' dia, perenggan dia ayat 27 sehingga ayat 31. Okey, lalu insya-Allah seperti biasa kita masih lagi berharapan agar ada orang nak baca. Siapa nak membantu insya-Allah untuk membaca? Tak ada. Yang lelaki tak ada. Tak ada. Yang muslimat pun tak ada. Ada? Sila tafadhali. Alhamdulillah. Nak baca semua ke nak baca separuh-separuh? Semua? Separuh. Kita ambil ayat 27, ayat 28. Boleh? Ayat 27 dan ayat 28 dulu. Okey. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Okey, baik, kita break sekejap dekat situ. Baik. Pertama, bila kita nak baca Al-Quran, maka antara pesanan-pesanan yang tutup guru selalu berikan kepada anak-anak murid secara turun-temurun adalah syaddid alal ahruf. Bila kita nak baca, maka pastikan huruf-huruf tu keluar dengan jelas. Maksudnya orang yang dengar, dia boleh tahu huruf yang keluar ni ba ke, ta ke, sa. Okey, macam contoh bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. So orang dengar, kan ada sin, ada lam, ada ha. Okey. Sama juga macam kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitan. Okey, huruf shin dia ada dia punya sifat dia, maka jelaskan bunyi okey. Dan begitu juga huruf jim. Huruf jim pun dia ada bunyi dia, rajim. Okey, maka keluarkan bunyi dia. Baik.
Watlu. Okey, watlu. Ada ta mati. Dan kita sebut sebelum ni huruf-huruf dalam bacaan bahasa Arab sama ada dia berbaris atau dia mati. Okey, dan kita kena lebih fokus pada huruf-huruf yang mati. Okey, sebab huruf-huruf yang berbaris ni kita hanya perlu tahu makhraj dan kita hanya perlu tahu dia tebal atau nipis. Okey, ada pun huruf-huruf mati, maka di sana ada sifat-sifat lain yang mengiringi dia. Contoh ta apabila dia mati maka ada sifat hams. Okay, dan hams adalah apa dia? Lepaskan angin, lepasan angin, jarayanun nafas. Angin nafas kita teruskan. Okey, watlu. Okey, angin pastikan yang keluar tu adalah angin, bukan huruf baru. Watlu huruf baru. Watlu huruf baru. So jangan keluarkan huruf baru, hanya angin sahaja. Watlu. Okay. So macam mana kita nak pastikan yang keluar tu angin? Okay, apabila lidah kita masih berada pada makhraj huruf ta, dia tak lari daripada makhraj ta. Ujung lidah kat mana huruf ta punya makhraj? Belakang gigi atas. Okey, ujung lidah bertemu dengan belakang gigi atas. So dalam keadaan ujung lidah kita di belakang gigi atas, maka kita lepaskan angin. Watlu. Okey, so dia tak lari. Kalau lidah kita lari, itu yang keluar watlu. Bila lidah kita, hujung lidah kita lari daripada makhraj huruf ta. Okey. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Masya-Allah. La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Okey, so kita sebut sebelum ni bahawa huruf yang paling lemah sebutannya adalah huruf ha. Ya, masya-Allah. Ha simple. Ini huruf yang paling lemah sebutan, di mana bila kita nak keluarkan dia, kita perlu beri tenaga. Sebab kalau kita tak bagi tenaga, dia akan hilang bunyi ha tu. Kalimatihi, hi, min dunihi, hi. Kalau kita tak bagi tenaga, dia akan jadi hi. Li kalimatihi, hi. Nampak? Ha dia hilang. Min dunihi. Okay, so kita tak nak hi, kita nak hi. Okay, so kena bagi tenaga. Multahada. Okay, masya-Allah. Wasbir nafsaka. Okay. Setiap huruf yang ada sifat, contoh sad. Sad ada apa? Hams. Fa ada apa? Hams. Bila ada hams, okay, ataupun ada rakhawah. Rakhawah adalah leretan suara. Hams adalah lepasan angin. So kita kena bagi suara tu meleret dulu, ataupun angin tu dilepaskan dulu. Okay. Wasbir. Wasbir sebab sad ni dia ada safir, mungkin tak nampak sangat, tapi sad pun kena bagi angin dia. Wasbir, nampak? Lepaskan angin dulu. Wasbir. Okay. Nafsaka. Jangan nafsaka. Bunyi macam ada bunyi fa, tapi angin dia tak ada. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'un. Okay, boleh jaga. Sebab tu huruf-huruf mati ni kena fokus lebih sikit je. Okay. Yad'un qalqalah, masya-Allah, semua tahu. Rabbahum. Okay, mim mati bertemu dengan ba, nanti kita selalu sebut dia selalu dia anak tirikan dengungnya. Okay, maka dengungkan. Bil ghadati. Okay, bil ghadati. Tengok dekat situ huruf waw, atas dia ada alif. Okay, maka bahasa mudahnya kalau kita jumpa huruf yang bertindan, alif dengan waw, alif dengan ya, sin dengan sad, maka sentiasa utamakan huruf yang di atas. Okay, so dekat sini waw dengan alif, maka utamakan alif. Bil ghadati. Okay. Wal 'ashiyyi yuridun. Masya-Allah, cantik bunyi ya ni. Yuriduna wajha. Okey, kita cerita sebelum ni huruf jim, jangan kelirukan jim dengan sha. Wajh. Kita tak nak wajh. Okey, wajha. Wajh. Okey, ingat lagi macam mana nak sebut huruf jim? Ingat? Tak ingat dah? Oh, kena fikir balik macam mana nak sebut huruf jim. Macam mana nak sebut huruf jim? Mesti ada dua benda. Huruf jim dia melibatkan dua benda. Satu, tengah-tengah lidah, makhraj dia. Okay, tengah-tengah lidah, tekankan ke langit-langit atas. Okay, dia mesti rapat. So nak pastikan dia rapat supaya tak ada laluan angin.
rahang turun, lidah, tengah-tengah lidah naik atas. Okay, so bila rapat betul-betul baru tak ada angin. Wajah. Okay, dan kemudian gigi depan, gigi atas dan gigi bawah jarakkan sedikit. Jangan bagi rapat. Sebab kalau rapat dia akan pergi pada huruf shin. Okay, shin makhraj yang sama, tengah-tengah lidah dan gigi rapat. Sha. So kita nak elak daripada shin, maka rapatkan tengah-tengah lidah ke langit-langit atas dan jarakkan antara gigi atas dan gigi bawah. Wajah. Okey. Wajah. Okey. Dan ha sifat dia tebal ke nipis? Nipis, maka senyumkan. Jangan wajah. Senyumkan. Kan manis senyum kan? Okey. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ما شاء الله ولا تطع من أغفل عين. Ada sifat apa pada ain? Ain ada bainiyah, lin umar, tawassut. So pastikan jangan tuti'aman, jangan qalqalahkan dia. Sebab huruf-huruf bainiyah ni orang suka qalqalah, lantunkan dia. Okay, sedangkan dia tidak melantun. Man aghfalna, man pun sama. Jangan mana. Okey, jaga. Aghfalna, ghin ada rakhawah, liritan suara. Liritkan dulu baru pindah ke huruf selepas dia. Aghfalna. Okey. Lam ada bainiyah. Qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Okey. Kita sebut kalau kita nak waqaf pada perkataan yang ada 3 huruf berturut-turut ada baris. Ada contoh kat sini, furuta. Maka hati-hati jangan break. Jangan break lori. Okey. Wa kana amruhu furuta. Jangan. Okey, so kita memanjangkan huruf yang tak panjang. Okey. Okey, kita nak sambung ayat seterusnya, ayat 29. Siapa nak baca ayat 29 panjang? Ya, ada soalan. Ha simpul dengan ha biasa tu boleh bagi panduan sikit? Okey, ha simpul adalah okey, satu kita ada ha pedas. Okey, kenapa dinamakan ha pedas? Orang Melayu ni masya-Allah dia ada ni. Sebab pedas kita keluarkan angin, nak menunjukkan bahawa yang dominan pada ha pedas adalah angin. Suara pun kena ada juga tapi sikit je. Okey, macam 80% angin, 20% suara. Okey. Macam contoh apa ha mati yang ada? Perkataan yang ada ha mati. Okey, ahsan wa amala. Okey, contoh ahsan wa amala, nampak angin. Ahsan, yang dominan adalah angin. Okay, tetapi kalau ha simpul, maka suara lebih dominan berbanding dengan angin, ataupun sama suara dan angin. Ihdinas sirat, ada angin, ada suara. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, angin. Dan angin ni pula dia datang sebab kita bagi tenaga, tolakkan. Yang tolak yang kita boleh tolak bukan suara, angin. Suara dia keluar sama dia dekat peti suara. Ihdinas siratal mustaqim. So itu beza dia. Satu suara lebih dominan, satu lagi angin sahaja. Angin lebih dominan. Okey, boleh. Angin je. Suara dan angin. Okey. Baik, kita nak pergi ayat 29. Orang kata suara dah tak ada. Baik, ayat 29. Siapa nak baca ayat 29? Takkan ustaz lagi. Minggu lepas ustaz nak baca. Tak ada? Lelaki ke? Tak ada. Senyum je. Masya Allah. Pahala-pahala insya-Allah. Tak ada? Nak sambung? Boleh? Alhamdulillah. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sambung bacaan, maka kita iktifak dengan isti'azah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Aywa, baik, kita break sekejap kat situ. Okey, wa qulil haqqu mir rabbikum. Okey, wa qulil haqqu mir rabbikum, mudah, cuma hati-hati pada baris depan, baris bawah. Okey, baris depan sentiasa you, kum. Jangan pergi pada kum, rabbikum. Okey, rabbi tak nak, rabbikum. Mir rabbikum tak? Mir rabbikum. Okey. Faman syaa. Okay, ingat lagi macam mana cara berdengung? Macam mana nak berdengung? Okey, cara nak berdengung adalah dengan kita sebut nun mati. Nun mati tu kita sebut, tetapi mulut kita berada pada huruf selepasnya. Okey, selepas nun mati atau selepas tanwin. Okey, kita nak sebut faman syaa, nak dengungkan dia, pergi pada makhraj huruf shin. Tengah lidah ke langit-langit atas, gigi bawah dirapatkan. Faman syaa. Okey. Faman syaa. Okey, dan tengok kalau huruf tu nipis, senyumkan. Faman syaa. Kalau huruf tu tebal, min qabl. Okey, kita tebalkan. Syaa falyu'min. Nampak? Nak sebut nun tapi mulut pada huruf waw. Falyu'min wa man. Nun hilang. Kalau nun hilang, nama dia idgham. Kalau nun tu ada sikit-sikit bunyi dia, nama dia ikhfa. Okay. Kalau nun tu jelas, maka nama dia izhar. Okay. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau nafas tak cukup. Okay. Katalah nafas tak cukup panjang ayat ni. Okay, maka carilah tempat berhenti. Okay, cari tempat berhenti. Kerana Nabi SAW kata Ummu Salamah, qiraatun Nabi SAW kana bil mad. Nabi SAW jaga panjang pendek dan Nabi potong ayat pendek-pendek. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ummu Salamah bagi contoh dengan surah Al-Fatihah, di mana Nabi yaqifu inda kulli ayah. Okay, Nabi SAW akan berhenti dekat ayat yang boleh berhenti. Kata kita tak cukup nafas, maka kita boleh berhenti dekat faman syaa'a falyu'min. Okey, berhenti kat situ. Kerana kalau kita paksa nafas kita, ini antara bentuk takalluf. Okey, yang benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita buat adalah takalluf. Takalluf ni kita paksa diri kita untuk buat benda yang kita tak mampu. Okey, contoh bila kita tak mampu nak tafsir ayat ke, nak tahu makna ayat, paksa juga nak bagi jadi. Tu takalluf. Okay, orang tanya hukum pada kita, kita tak tahu hukum, lalu kita pusing kepala kita juga untuk cari hukum ni apa hukum dia. Okay, lalu itu takalluf. Sama juga bila baca Quran, tahu nafas kita boleh tahan 3 saat je, kita nak baca 5 saat. So bateri habis. Okay, so takalluf. Jangan paksa diri kita. So berhenti. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Okay. Inna a'tadna, huruf ain tebal ke nipis? A'tadna ke? A'tadna, dia nipis. Okey, hamzah nipis, ain nipis, senyumkan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Okay, shin ada hams, lepaskan angin dia dulu. Yashwil wujuh. Okay. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Okay. So jaga jangan break lari. Okay. Baik. Masya Allah bacaan yang baik. Kita nak sambung lagi sebab cari orang tak baca. Boleh. Kita habiskan 30-31. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar.
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Aywa. Okey, satu. Bila kita berhenti pada ayat yang habis dengan tanwin baris atas, maka kita berhenti dengan mad iwad. Mad, bila sebut mad, maka minimum panjang dia adalah 2. So bila kita berhenti murtafaqa, mesti 2 harakat. Baik, itu minimum. Okey. Baik, kita tengok ayat ni, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey. Boleh kita break kat situ. Kalau kata nafas panjang, kita boleh break kat situ. Okey, kerana nak wakaf ni, apa kita sebut sebelum ni, turutan nak wakaf, pertama kita tengok nombor ayat. Kalau kita boleh kejar nombor ayat tu sampai habis, kita bacalah. Tapi kalau jumpa ayat macam muka surat 48, tu masya-Allah, satu ayat satu muka surat. Okey, kalau tak nak kira nombor ayat tu tak sempat, maka cari RNR, tempat wakaf tu, sili, qili, jaiz, mim, carilah tanda-tanda wakaf tu. Kalau jumpa, bolehlah berhenti kat situ. Masalah kalau jumpa dengan ayat yang macam ayat 31 tu, mana tempat berhentinya? Okey, susah nak cari tempat berhenti. Okey, maka pada asalnya, asal kepada wakaf kita bergantung kepada ayat dalam bahasa Arab. Okey, di mana ayat dalam bahasa Arab ada 2 jenis kita ceritakan. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yang mana ada subjek, ada predikat. Cukup habis, cukup mana ayat tu, boleh masuk cerita baru. Okay, jumlah fi'liyah ada fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Perbuatan orang yang buat apa yang dia buat, ataupun objek yang kena perbuatan tersebut. Okay, cukup benda ni, maka kita boleh sambung pada ayat seterusnya. Okay, namun ini memerlukan kepada kemahiran berbahasa Arab. Okay, so kalau nak belajar bahasa Arab pun belajar tu je. Belajar jumlah dulu. Okay, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Okay, dah tahu bentuk jumlah ismiyah, dah tahu bentuk jumlah fi'liyah, insya-Allah kita dah boleh agak-agak, boleh teka-teka dah. Kat mana kita boleh berhenti dalam Al-Quran. Katalah kita tak tahu bahasa Arab, tapi kita nak berhenti juga. So kita nak berhenti dekat mana? Maka kita kata carilah kata-kata sambungan. Sebab perkataan dalam bahasa Arab 3 je. Sama ada kata nama, atau kata kerja, ataupun kata sambungan. Maka carilah kata-kata sambungan, terutama huruf yang ada waw, huruf-huruf waw, fa, thumma, apa lagi, aw. Okay, so kita akan jumpa dalam bacaan Al-Quran kita akan jumpa tempat-tempat yang kita boleh berhenti. Okay, inna la in, an, in, inna, anna, ini semua kata-kata sambungan. Okay, bahawa, sekiranya. Okay, so itu adalah kata sambungan. Okay, inna la nudhi. Okay, siapa ingat lagi macam mana kita nak sebut huruf tebal baris bawah? Lupa dah. Banyak kali sebut tadi. Ingat, satu huruf tebal baris bawah. Tarik rahang ke bawah. Rahang bawah ni turunkan dia. Nudhi. Okay, di mana kalau kita tengok, jangan tengok gigi saya tak cantik yang bawah ni. So kalau tengok dekat cermin ataupun phone, kita akan nampak gigi bawah kita bila kita sebut huruf-huruf tebal yang berbaris bawah. Nudhi'u ajra man ahsana amala. Okay, ini susah sikit. Nudhi'u ajra man ahsana amala. Okay, baik, cantik, masya-Allah. Ulaika lahum jannatu adn. Boleh break kat situ kalau panjang. Okay, kita boleh berhenti kat sini sebab dah cukup dah. Subjek ulaika, subjek lahum jannatu adn, predikat. Cukup. Okey. Tajri min tahtihimul anhar. Yang ni pun cukup. Tajri fi'il. Okey, al-anhar fa'il. Okey, dah cukup dah. Tajri min tahtihim, mereka ni mengalir sungai di bawah mereka dalam syurga Allah Ta'ala. Kita tengok. So cukup fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Boleh berhenti dekat anhar.
Boleh sambung dekat yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Okey, yang ni pun kita boleh cukup fa'il maf'ul bih. Wa yalbasuna thiyaban. Okey, yang ni perkataan ni semua insya-Allah jaga huruf dad bila dia mati. Thiyaban khudram min sundus. Okey, khudram min sundus. Okey. Min sundusin wa istabraq. Okey, baik. Kadang-kadang dan kebiasaan orang dekat Malaysia ni dia suka berhenti selepas waw. Macam contoh min asawira min dhahabin wa yalbasun. Kan suka berhenti kat situ. Okey, lalu kita kata waqaf yang lebih baik adalah kita berhenti sebelum huruf waw. Okey. Namun ia bukan kaedah mutlak, bukan semua waw kita boleh berhenti ataupun bukan semua waw kita boleh mula dengan dia. Contoh dekat belakang min sundusin wa istabraq. Okey, ada waw dekat situ. Okey, namun kita tidak mulakan ayat dengan wa istabraq. Kerana apa? Kerana ada perkataan-perkataan dia macam contoh bila kita kata langit dan bumi, siang dan malam. Okey. So kita bukan nak cerita tentang siang ataupun malam. Kita nak cerita perbezaan bagaikan langit dan bumi. Okey, macam siang dan malam. Okey, so kita nak cerita tentang siang dan malam secara keseluruhan dia. Sundusin wa istabraq adalah benda yang sama. Okey, benda yang sama. Maka waw dekat sini bukan waw yang boleh kita mulakan ayat dengan dia. Okey. So berpeluh juga nak cerita ni sebab dia melibatkan bahasa Arab. Okey. So asal kepada waw kita boleh berhenti sebelum dia dan boleh sambung. Okey, kita boleh mula dengan waw tu, tetapi ada tempat-tempat tertentu waw kita tak boleh sambung dengan dia. Okey, macam contoh kalau kita nak berhenti min sundus boleh berhenti, tapi kita tak boleh mula dengan wa istabraq. Okey, kalau nak mula dengan wa istabraq boleh, tapi sampai situ je. Wa istabraq. Okey, min sundus kita berhenti, wa istabraq. Okey, kemudian kita berhenti kat situ. Jangan campurkan wa istabraqim muttaqiin. So dia jadi makna yang lain sebab muttaqiin dah masuk cerita baru. Okey, dah masuk benda baru. Okey. Muttaqiin fiha 'alal araik. Aywa, ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Aywa, insya-Allah. Okey. So boleh itu bacaan. Okey. So kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat ni watlu. Watlu daripada perkataan tilawah. Okey, tilawah. Tilawah maksud dia baca. Okey. Tapi bacaan yang berbentuk tilawah adalah bacaan yang kita ikut ejaan yang Allah Taala dah tetapkan dalam Al-Quran. So itu tilawah. Okey, tilawah ni kita ambil buku, kita baca sendiri. Okey, kita tak mainkan kita punya apa maksud ayat ni, apa di sebalik, betul ke tak betul pembacaan. Tilawah adalah apa yang ditulis kat situ, itulah yang kita baca. Sebiji apa yang diceritakan, itulah yang kita baca. Jangan tambah-tambah, jangan tolak-tolak. So itu tilawah. Okey, kalau datang surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang itulah kita baca. Qul huwallahu ahad. So itu tilawah. Tilawah hanya bacaan. Tiru sebiji-sebiji, itu tilawah. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang ayat ini setelah Allah Taala ceritakan tentang Ashabu Al-Kahfi. Okay, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan watlu? Sebab kisah Ashabul Kahfi ni tidak direkodkan dalam mana-mana kitab suci. Dalam Taurat tak ada, dalam Injil pun tak ada. So bila nak cerita benda ni, kita hanya boleh cerita, Nabi SAW hanya boleh cerita dengan apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Dalam Bible ada. Dia tak boleh ada dalam Bible sebab Ashabul Kahfi datang selepas zaman Nabi Isa. Bible adalah untuk Nabi Isa. So mustahil dalam Bible boleh cerita benda yang datang selepas tu, melainkan kalau hari kiamat. So Bible, sebab tu Bible yang ada, kalau ada sekali pun dalam Bible, maka dia ada dalam Bible yang dah direka selepas tu. Sebab ada Bible yang jenis yang nama raja-raja, James, apa lagi nama, kan ada Bible raja-raja kan.
Dia refer as seven sleepers. Okey, dia memang ada 7 sleepers. Okey, cuma dia tak ada, dia macam mana kita nak cerita? Dia mustahil ada dalam Bible. Cerita rahim-rahim betul. Yalah, cerita seven sleepers tu cerita daripada Dia daripada mulut ke mulut. Maksudnya orang cerita selepas zaman Nabi Isa. Sebab dia tak boleh ada dalam Bible. Okay, Bible kalau dia nak cerita macam Al-Quran, Al-Quran tak boleh cerita peristiwa yang Belum berlaku. tak berlaku lagi. Melainkan benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan macam hari kiamat. Okay, macam kematian hari kiamat, yang tu boleh cerita. Ada pun nak cerita bahawa akan wujud negara Malaysia ke, akan keluar Imam Syafi'i ke, yang tu mustahil. Okay, mustahil. Okay, kecuali kalau Imam Syafi'i datang sebelum Al-Quran, Al-Quran boleh cerita. Ada kes tu macam surah Rom tu kan, yang kemenangan Rom tu. Dan turun surah Rom pun ketika mana Rom sedang perang dengan Parsi. Okey, yang mana dan pada waktu tu kemenangan pun dah nampak ke arah pihak Rom. Kan dia Byzantine Sasanian War yang ketiga kan. Oh ya, betul lah. Dia kata it's important in Christianity tapi dia tak appear in Bible. Dia tak appear in Bible. Cerita penting tapi tak ada sebab dia berlaku selepas daripada zaman Nabi Isa yang dapat Bible yang asal. Kalau ada pun direkodkan dalam Bible yang direka selepas tu lah, selepas berlaku peristiwa ni. Okey. So oleh kerana tak diceritakan dalam mana-mana. Okey, dan kemungkinan besar cerita ni bila dia melalui mulut-mulut manusia ni, fahamlah. Si A cerita pada si B mungkin 100% tepat. Sampai kepada si B kepada C, dia bukan setakat 100% tepat je, dia tambah je 120% lagi. Okay. So dia akan berlaku perubahan cerita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita yang disampaikan, benda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada melalui Al-Quran, sebiji benda yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Maka Allah Taala kata watlu, bacakan sahaja wahai Muhammad. Jangan ambil cerita Ashabul Kahfi, baca Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ni, kemudian bila nak cerita dekat orang kafir yang tanya soalan, buat cerita sendiri. Okay, jangan buat cerita sendiri. Baca. Dan itu asal kepada syariat. Asal kepada syariat adalah watlu. Kita ambil copy paste. Itu syariat. Okay? Sebab tu Nabi SAW sebut innal ulama'a warathatul anbiya. Kata Nabi SAW, para ulama adalah pewaris kepada Nabi. Kenapa Nabi SAW guna perkataan warathah? Sebab harta warisan dia tak berubah. Kalau si ayah ni dia mati meninggalkan 100,000, yang akan pergi pada faraid juga adalah 100,000, tak berubah warisan. Okay, benda yang tak ada tambah, tak ada tolak. Lepas dapat tu barulah masuk dalam kategori waris, barulah tolak untuk hutang dia ke apa ke. Tapi pindah dulu. So perpindahan milik harta tu sebiji lah berlaku, tinggal RM10, yang berpindah pun RM10. Dia tak ada tinggal RM10 tiba-tiba berkembang jadi RM15. Tak ada. So itu warisan. Benda yang Allah Ta'ala nak tekankan, yang Nabi SAW nak tekankan ialah agama ini macam mana kamu ambil daripada Nabi SAW, macam mana kamu ambil daripada Al-Quran, sampaikan sebiji-sebiji macam tu. Jangan tambah, jangan tolak. Sebab tu Allah Ta'ala kata bila dah lengkap semua, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah aku sempurnakan. Sebab apa? Kerja kita lepas tu hanya sampaikan sahaja. Okay, balighu kata Nabi SAW. Nabi SAW tak suruh reka baru. Okay, Nabi SAW kata balighu, sampaikan anni, daripada aku. Jangan ambil daripada yang lain, ambil daripada aku sebiji apa yang aku kata, sampaikan kepada orang ramai. Okay? So Nabi SAW bagi doa pada siapa? Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nabi SAW kata semoga Allah Ta'ala merahmati ataupun nadara, ceriakan orang-orang yang ambil ilmu daripada aku, ambil daripada Nabi SAW, dia simpan, jaga, tak ada tambah, tak ada tolak, dan kemudian fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan seperti mana yang dia dapat daripada Nabi SAW. Sebab tu antara benda yang Nabi SAW sangat sampai Nabi kata benda ni semuanya sesat dan semuanya dalam neraka. Apa dia? Bidah.
Bid'ah adalah penambahan atau pengurangan dalam agama. Bid'ah ni bukan tambahan je. Bid'ah ni pengurangan dalam agama. Benda ada dalam agama, kita kata tak ada dalam agama. So, penambahan atau pengurangan dalam agama dia disebut sebagai bid'ah. Dan Nabi SAW kata apa? Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan semua kesesatan ni dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nak syariat yang Allah Ta'ala sampaikan sebiji. Allah Ta'ala sampaikan pada Nabi SAW. Nabi tak bagi tambahan, Nabi tak bagi pengurangan. Ada Nabi nak tolak, Allah Ta'ala bagi teguran. Okay, ada orang nak tambah dalam ibadah, lalu Nabi SAW bagi teguran. Dan Nabi nak benda yang sama. Sampai pada kita, macam mana kita dapat daripada sumber-sumber syariat macam itulah kita sebarkan. Nak solat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Jangan reka solat bentuk macam mana, bacaan apa dalam solat. Semua dah ada daripada Nabi SAW. Ambil, copy paste. Haji, umrah, copy paste. Zakat, copy paste. Itu syariat. Itu pengabdian diri. Kan nampak bila kita cerita pengabdian diri, Hamba boleh tak dia buat ikut dia punya suka hati dia, ataupun ikut dia punya, dia ada contoh hamba ni, walaupun dia bertaraf hamba tapi IQ dia sangat hebat. Okay, lalu tuan dia kata apa, dia pun kata tuan aku nak macam ni kot. Dia tak boleh, tak ada kebebasan, tak ada tak ada liberty untuk buat apa yang dia nak. Mesti buat sebiji macam apa yang tuan dia nak. Macam tu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala nak kita buat sebiji. Itu perhambaan diri. Kalau boleh buat ikut suka kita, maka perhambaan tu dah hilang. Al-ubudiyah tu, perhambaan tu dah hilang daripada ibadah kita pada Allah Ta'ala. Okay, so Allah Ta'ala kata watlu. Okay, bacakan kepada mereka. Ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Apa yang telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad daripada min kitab rabbik, daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranul Karim. Okay, nak menunjukkan bahawa bila kita nak sampaikan, nak sebarkan, maka ambil daripada sumber syariat itu sendiri. Min kitab rabbik. Okay, di mana Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana manusia boleh kufur pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, dan wa fiikum rasuluh, dan pada kamu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada utusan Allah Taala. So nak menunjukkan bahawa sumber agama ini hanya dua sahaja, iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan pentingnya watlu. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu fokus pada qiraah, terlalu fokus pada kajian, terlalu fokus kepada pentafsiran, terlalu fokus kepada tadabbur. Lalu kita lupa untuk membaca Al-Quran. Baca dengan bacaan. Okay, so kita lupa. Sampai kan kalau nak minta tafsir dengan tadabbur, insya-Allah semua boleh kongsi. Nak minta baca segan-segan semua. Sedangkan itu antara benda yang paling penting. Antara sebab Allah Taala datangkan Al-Quran adalah untuk dibaca. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Cukuplah bagi manusia, kata Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kalian untuk dibacakan kepada mereka. Yutla alaihim. Okay, kerana itu penting dengan bacaan. Kalau kita pergi, katalah kita pergi dekat NGO yang buat dakwah perkim ke apa lagi, yang buat kerja-kerja dakwah untuk orang bukan Islam. Kalau kita tanya orang-orang yang dalam tu, kebanyakannya majoriti yang kerja dengan yadim, kerja dengan perkim, kerja dengan apa lagi, hidayah center, maka dalam tu yang banyak bertugas kat situ adalah orang-orang yang baru revert, yang baru masuk Islam. Orang Islam ni kurang sikit lah untuk kerja. Kalau kita tanya diorang ni, apa sebab yang menyebabkan mereka tertarik ataupun nak pergi pada Islam, jawapannya sama ada dia dengar azan ataupun dia dengar bacaan Al-Quran. Jarang sekali dengar jawapannya kerana saya buat kajian tentang surah sekian-sekian tadi, kerana saya dengar tafsir sekian-sekian tadi. Yang dengar adalah kerana dengar azan ataupun dengar bacaan Al-Quran. Okay, sebab tu kita sambil kita belajar tadabbur, tafsir apa semua, jangan abaikan membaca Al-Quran.
Kalau kita boleh bagi orang dengar bacaan Al-Quran, dengar bacaan Al-Quran. Yang macam Allah Ta'ala sebut, wa in ahadun minal musyrikin istajara. Kalau ada orang musyrik, yang mana Allah Ta'ala kata bara'atum minallah, Allah Ta'ala suruh kita berlepas diri daripada orang musyrik. Jangan ada apa-apa ikatan dengan orang musyrik, melainkan kalau ibu bapa kita kena buat baik pada dia. So kalau orang musyrik lain ada perjanjian, cancelkan, batalkan perjanjian dengan orang musyrik. Tapi bila mana mereka nak datang pada kita, nak kerja dengan kita, nak sewa rumah kita, nak berjiran dengan kita, maka fa'ajirhu, Allah Ta'ala kata tak apa, terimalah. Okay. Sebab apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Sebab matlamat dia adalah supaya mereka dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita pun segan-segan nak baca, macam mana mereka nak dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala? So pentingnya benda yang nama dia tilawah. Okay, bacaan Al-Quran. Okay. Cuma bila kita sebut bacaan Al-Quran ni, kadang-kadang orang kena hati-hati juga. Okay, sebab bacaan Al-Quran ni fungsinya adalah untuk didengari. Okay, kalau bukan pasang macam lagu raya. Sebab kadang-kadang orang pasang kaset bacaan Al-Quran ni, pasang MP3 bacaan Al-Quran dekat mana? Ya, dekat restoran, dekat kenduri ada Ada. Ada apa yang grocery, orang beli grocery kat mana? Dekat pasar, dekat Maidin. Pasar jarang, tapi dekat Maidin, dekat apa lagi yang Islamik sikit, kedai-kedai yang ni. So orang pasang bacaan Al-Quran. Lalu kita kata tujuan bacaan Al-Quran ni Allah Ta'ala kata untuk didengari. Tapi kalau pasang dekat restoran, orang tengah sembang, orang tengah, macam mana nak dengar? Fungsinya tak ada. Okay, pasang dekat Maidin, orang tengah bergaduh, tengah berebut barang, nak dengar bacaan Al-Quran macam mana? Okay, so kalau kita nak pasang, nak perdengarkan bacaan Al-Quran pun, carilah kesesuaian dia, tempat dia. Macam yang buat majlis khatam Quran itu kan, berdengar kat sekis. Tapi kalau buat majlis khatam Quran pun, orang tak semua orang dengar bacaan itu. Ya, biasa majlis khatam Quran sebab memang datang tu dengan tujuan untuk dengar bacaan Al-Quran. Tapi kalau datang pun tak dengar bacaan Al-Quran, kita tak tahulah. Sebab itu dah memang majlis dah sebut dah, khatam Quran. Okey, ataupun majlis bacaan Al-Quran. Sebab dalam masyarakat kan macam bila buat majlis tu dia baca ala-ala kenduri kan. Jadi so datang nak makan je lah. Yang tu balik kepada individu lah. Sebab kita dah cari ruang dia. Macam contoh, bila dengar musabaqah tilawah Al-Quran, orang datang tu expect apa? Orang tak expect lah nak jumpa Perdana Menteri ke apa, nak dengar bacaan Al-Quran. Tapi kalau sendiri, individu, dia dah tahu tempat dia dengar bacaan Al-Quran, tapi dia pilih untuk tak dengar. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kan bila diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka dengarkanlah. Kalau tak dengar tu, kita panggil kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau ibu bapa kita bercakap pun kita senyap, bos kita cakap pun kita senyap, Agong cakap depan kita pun kita senyap. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala tengah berbicara dengan kita buat tak tahu. Okay, so kita bagi kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, so itu tilawah. Okay, penting untuk tilawah. Sebab tu kita kata sambil kita jaga, kita tahu tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajar baca Al-Quran dengan sebutan yang betul, dengan bacaan yang betul. Penting tilawah Al-Quran ini. Sebab tu kita kata kenapa para ulama, dia ahli ilmu, dia fokus pada tilawah, sampaikan ada taranum, sampai ada apa, sebab pentingnya benda bacaan benda yang dinamakan tilawah. Cuma jangan takalluf. Kita sebut tadi, benda yang halakal mutanatti'un, kata Nabi SAW. Orang yang jenis paksa diri ni, dia akan binasa, kata Nabi SAW. So Al-Quran ni cantik, bacaan ni cantik. Nabi SAW suruh taghanni bil Quran. Bila baca Quran tu bacaan dengan ada kemerduan suaranya. Tetapi jangan sampai kita masukkan Al-Quran jadi macam muzik. Jadi macam muzik. Sebab tengok, kalau dalam taranum sekalipun, taranum ni bila kita nak belajar tingkatan suara dia, kita kena belajar tingkatan yang 8 tu, oktav tu kan. Sama macam orang belajar vokal nak menyanyi kan. Kadang-kadang kena belajar vokal untuk tahu ni tingkatan nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai 8 paling tinggi yang tak ramai orang boleh buat. Okay, so bila dah jadi sama macam tu, ini kita tanya nak baca Quran ke nak buat lagu. Okay, sebab
Al-Quran memang Nabi suruh taghani, tapi taghani dekat sini bukan suruh reka lagu dengan Al-Quran, tapi suruh baca Al-Quran dengan suara yang paling merdu yang kita boleh berikan. Okey, so itu tilawah. Okey. Watlu ma uhiya ilaik, apa yang telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, min kitab rabbik. Okey, kenapa Allah Taala sebut uhiya? Kenapa Allah Taala tak sebut Allah Taala yang mewahyukan? Kerana kadang-kadang kebenaran tu datang, syariat tu datang daripada orang yang kita tak sangka. Okey, daripada benda yang daripada sumber-sumber yang tak patut syariat datang daripada dia. Macam contoh kan, syaitan pernah ajar Abu Hurairah kan. Syaitan pernah ajar Abu Hurairah sebelum tidur baca ayat kursi. Maka dia akan selamat tidur dia daripada gangguan syaitan. Lalu Nabi SAW kata apa? Sadaqa aduwullah wa huwa kadhub. Syaitan sedang bercakap benar pada waktu tu, sedangkan dia ni adalah pembohong. Okay? Syaitan ni pembohong, so tak boleh nak ambil syariat daripada syaitan. Tapi pada ketika itu dia sedang bercakap benar. Lalu kadang-kadang kita dengar daripada orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sedang menceritakan tentang Al-Quran, dan penceritaan dia itu benar dengan hujah-hujah yang dia ada, maka kita terima. Okay? Dengan menceritakan syariat daripada orang, kadang-kadang Allah Ta'ala kata apa? Innallaha yu'ayyiduddin birajulin fajir. Kadang-kadang kita belajar dengan ustaz yang beriman pada Allah Ta'ala, tapi ustaz tak faham ustaz cakap apa. Okay. Tapi tiba-tiba belajar dengan bahasa Inggeris kan, yang kebanyakan dia kadang keluar orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala cerita benda ni, lalu boleh jadi faham. Okay, so maka ambillah, tak ada masalah. Okay, ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada kamu. Sumber tu kadang-kadang datang daripada benda yang tak sepatutnya, tapi dia betul, maka kita ambil. Okay, asalkan sumber yang kita tahu daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Okay. La mubaddila li kalimatih, tidak ada sesiapa yang boleh mubaddil. Mubaddil ibdal, tukar. Mubaddil, tidak ada sesiapa yang boleh mengubah, boleh menukar li kalimatih, pada kalimah-kalimah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberi jaminan bahawa Allah Taala akan menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala kata, kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran ini. Okay, dan Allah Ta'ala menjaga Al-Quran dengan mendatangkan orang-orang yang terpilih untuk menjaga Al-Quran. Okay, sebab tu Allah Ta'ala bagi jaminan la mubaddila li kalimatih. Okay, tidak ada sesiapa yang akan boleh mengubah kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang nak hilangkan huruf ke, nak tukar baris ke, maka tidak ada perubahan yang boleh berlaku. Hatta kalau Al-Quran ini dicetak tanpa baris sekalipun, maka akan ada orang yang boleh baca Al-Quran dengan baris yang betul. Okay, wala mubaddila li kalimatih. Walan tajida min dunihi multahada. Okay. Lalu walan tajida, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi SAW, walan tajid, wahai Muhammad, kalau kamu nak cari, tajid wajada yajidu, dapati, kamu dapati. Dan kamu tidak akan dapati, wahai Muhammad, min dunihi, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab di kalimatihi, ha tu balik kepada Rabbik. Okay, dan juga min dunihi, ha tu pun balik kepada Rabbik. Tidak ada yang dapat mengubah kalimah-kalimah Tuhan kamu, wahai Muhammad. Dan kalau kamu nak cari min dunihi, selain Allah Ta'ala, selain Tuhan kamu, multahada. Multahada daripada perkataan lahad. Lahad, tahu lahad? Liang lahad kan? Kenapa dinamakan liang lahad? Kita dah cerita sebelum ni. Sebab bila jenazah masuk, dia tak direct masuk, dia akan pergi ke kanan sedikit. Okay, tu lahad. Masuk dan ke kanan sedikit. So maksudnya ke kanan sikit kita panggil apa? Condong ataupun mail. Okay, dan biasa orang condong ni orang buat apa? Orang condong ni dia sandar. Macam contoh, saya duduk tegak, kemudian saya condong ke belakang untuk bersandar. Okay, kita duduk tepi dinding, kita berdiri tegak, kemudian penat, lalu kita sengitkan badan untuk sandar. So itu lahad, menyengit, ada condong ke arah satu arah, kiri atau kanan. Kita sandar pada dinding sebab apa?
Kita nak berpaut, kita tak larat, lalu kita nak berpaut. Kita duduk kat kursi sandar sebab apa? Sebab kita belakang kita tak larat, lalu kita nak bersandar. So sama juga multahada, maksudnya ada tempat bergantung, ada tempat untuk kita berpaut. Lalu Allah Ta'ala kata walan tajida min dunihi multahada. Kamu takkan jumpa selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selain Tuhan kamu wahai Muhammad, multahada, tempat untuk kamu bergantung, tempat untuk kamu bersandar, tempat untuk kamu apa lagi, mendapatkan sokongan. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tadi pagi saya cerita tentang surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadalah ni cerita tentang seorang perempuan yang tak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dia bergaduh dengan suami dia. Suami dia lafaz ayat yang berbentuk cerai, tapi suami dia kata dia tak bermaksud nak cerai. Kata dia sebut sekali tak apa, tapi ni banyak kali. Setiap kali marah aja, setiap kali gaduh je dia lafazkan ayat tu. Lalu Khawlah bintu Sa'labah ni dia tak puas hati. Dia kata dia macam jadi perasaan dia dipermainkan oleh suami dia. Lalu dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia kata pada Nabi SAW, suami aku ni seolah-olah dah ceraikan aku. Banyak kali dia sebut benda ni. So Nabi SAW kata, mana ada cerai? Sebab ayat yang suami dia guna, anti alayya ka zahri ummi, kamu macam belakang mak aku. Mana, dekat mana ada cerai kat dalam tu? Tak ada. So Nabi SAW defend suami dia. Lalu apa dia Khawlah ni buat? Wa tashtaki ila Allah. Dia pergi mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama macam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi pun hampir-hampir tak percaya kan, Nabi SAW sampai Ali bin Abi Talib bagi cadangan pada Nabi SAW untuk ceraikan Aisyah bila berlaku peristiwa Aisyah dituduh berzina. Sampai Nabi pun terasa. So Aisyah dia nak mengadu pada siapa? Dia tak mengadu pada mak ayah dia, walaupun dia balik pada rumah mak ayah dia, tapi dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dua-dua perempuan yang mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ayat Quran Allah Ta'ala turunkan untuk defend kedua-dua perempuan ni. Allah Ta'ala defend Aisyah dengan ayat 11 sampai 20 surah An-Nur. Allah Ta'ala defend Khawlah bintu Tha'labah dengan ayat 1 sampai ayat 4. Bila nak tashtaki, kita nak mengadu, kita nak cari sokongan, cari harapan, kita nak bergantung harap pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bila bagi jawapan, manusia ni dia kalau dia tolong sekalipun, dia tolong dengan kadar kemampuan dia, limit yang dia ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk defend dua perempuan ni. So Allah Ta'ala boleh bagi benda yang sama pada mana-mana orang yang bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini dinamakan tawakal. Bila seseorang bergantung harap sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kata Nabi SAW, seperti mana seekor burung, la razaqakum kama yurzaqat tayr yaghdu himasan wa yaruh bitana. Binatang-binatang ni, burung, ayam, semua keluar pagi-pagi berharap hanya dengan harapan pada Allah Ta'ala. Dia orang ni tak adalah pakai ada human resource ke, nak sign ke, cari kerja ke, tak ada. Keluar apa yang ada itulah ada. Tapi semua balik dalam keadaan kenyang. Tak ada yang balik dalam kelaparan. So itu pergantungan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walan tajida min dunihi multahada. Kamu tak akan jumpa orang yang dapat bagi sokongan, perlindungan, sandaran kepada kamu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Lalu kalau kamu tahu ini yang sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang mengadu bergantung harap, Allah Ta'ala akan jaga dia. Maka wasbir nafsak ma'al ladina yad'una rabbahum. So Allah Ta'ala bagi tahu cara, bagaimana cara, antara bentuk bagaimana kamu menunjukkan pengharapan kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal ashi, siang dan malam. Okey, tapi wasbir nafsak, ayat ini diturunkan walaupun tidak ada hadis ataupun riwayat yang jelas kenapa ayat ini diturunkan, tetapi daripada makna ayat ini kita boleh nampak bahawa sebab datangnya ayat ini adalah kerana wasbir nafsak, kerana Nabi SAW
semasa di Makkah Al-Mukarramah, sebab surah Al-Kahfi ni surah di Makkah. Nabi berhadapan dengan dua kumpulan. Ada dua kumpulan yang nak kepada Nabi SAW. Satu, kumpulan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berinteraksi dengan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. So apabila berlaku pertemuan, tak ada pertemuan tak apa. Time Nabi duduk rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi duduk dengan orang beriman. Time selain tu Nabi duduk dengan orang yang tak beriman, Nabi berdakwah, ajak mereka kepada agama Allah Taala. Tapi bila berlaku pertembungan, bila orang Islam datang pada Nabi SAW, dan pada masa yang sama Nabi sedang duduk dengan orang tak beriman pada Allah Ta'ala, biasanya Nabi SAW punya fokus adalah pada orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Ijtihad. Nabi SAW kata orang beriman ni dah beriman pada Allah Ta'ala, insya-Allah dia selamat. So tinggal nak selamatkan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala bagi teguran kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, wasbir nafsak. Memang nakkan kepada orang kafir yang tidak beriman pada Allah Ta'ala ni, nak sampaikan dakwah kepada mereka. Tetapi yang lebih baik adalah wasbir nafsak. Kamu tahan diri kamu, sabar sekejap, duduk bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yang sentiasa berdoa. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri utama orang yang beriman pada Allah Taala ini adalah orang yang sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala sebut pada ayat sebelum tu multahada, tempat bergantung, tempat sokongan. Dekat mana kita nak cari Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan sokongan Allah Taala? Dengan doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana tu Allah Taala sebut yad'un, dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashi, dan doa dekat sini juga membawa maksud solat. Kerana ghadati wal ashi, siang dan malam. Tak adalah orang yang berdoa siang dan malam. So sepanjang hari dia nak berdoa. Tetapi ada doa yang kita buat sepanjang hari. Siang pun kita buat, malam pun kita buat. Apa dia? Solat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala namakan solat ini sebagai doa. Kerana Allah Taala expect, Allah Taala nakkan dalam solat kita adanya doa, adanya kita melafazkan ayat-ayat pergantungan diri kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila ada sahabat yang solat, dalam setiap rakaat dia baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dia baca pada setiap ayat dia, pada setiap rakaat solat dia. Maka Nabi SAW tanya, siapa dia yang baca surah Al-Ikhlas ni? Maka sahabat ni jawab, dia yang baca. Maka Nabi SAW kata, kenapa kamu baca surah ni? Maka dia kata, kerana dia suka, dia cinta pada surah Al-Ikhlas. Dalam dia ada kebergantungan, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi SAW kata apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu pada surah Al-Ikhlas ini menyebabkan kamu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam dia ada kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang Allah Taala nak tengok dalam solat. Allah Taala nak tengok kita ni berendah diri pada Allah Taala ke atau tidak. Sebab tu bila mana solat, pada asal solat kita kena berdiri. Berdiri qiyam. Kalau berdiri yang kukuh ni, berdiri yang macam mana? Kita pandang mana? Bawah tak panggil kukuh. Kalau pandang bawah ni berdiri kukuh, askar dah siapa lah nak angkat kepala macam tu, tengok depan dia. So tapi itu berdiri. Berdiri ni maksudnya kita pandang depan, straight pandang depan, diri tegak. Tetapi dalam solat Allah Ta'ala nak kita tunjukkan kita punya semangat, nasyat juga, kecergasan kita. Tapi pada masa yang sama kita menunjukkan perhambaan. Wa qumu lillahi qanitin. Asal solat dulu semua pandang ke depan. Tetapi bila turun wa qumu lillahi qanitin, maka para sahabat kata, bila turun ayat ini maka kami merendahkan pandangan. Bukan tundukkan kepala, jangan salah faham. Pandangan turun ke bawah. Bila kita solat, pandangan turun ke bawah. Sebab ramai orang bila dia solat, kepala dia sekali. Sebab tu Umar bin Khattab dia tegur, dia kata la tuta'ti'u ra'sak, jangan tundukkan kepala. Sebab bukan kepala tu yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala nak khusyuk dengan pandangan kita, pandang ke bawah.
bil ghadati wal ashi. So doa pada Allah Taala, yang doa yang terbaik adalah solat kita. Okay, dan kita berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu tujuan, iaitu yuriduna wajhah, kerana nak mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala, rahmat daripada Allah Ta'ala, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita duduk bersama orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih baik daripada duduk dengan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, walaupun kita rasa maslahatnya besar untuk kita duduk bersama dengan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Okay, kerana Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW bersabar. Nabi nak sampaikan dakwah, tapi as-sabru maksudnya al-man'u, tahan sekejap. Tahan sekejap daripada berdakwah ni, untuk duduk bersama orang beriman itu lebih baik daripada duduk bersama dengan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, walaupun ada faedahnya. Okay. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan ada pula orang-orang yang tinggalkan benda-benda berkaitan dengan agama, berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana tidak ada timbal balik yang besar, tak ada something in return. Okay, duduk dengan orang beriman ni dapat apa? Okay, duduk dengan orang tak beriman mungkin dapat kerja Tesla ke, okay, dapat apa lagi? Dapat apa lagi? Okay, kemungkinan kita Starbucks. Macam mana boleh masuk Starbucks? Okay, so nak cerita bahawa kadang-kadang duduk dengan orang beriman ni tak ada kelebihan dari segi dunia ni, tak ada benda. Okay, tapi duduk dengan orang tak beriman ni macam-macam pula benda yang kita dapat. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu alihkan pandangan. Ta'du daripada perkataan menjangkau ataupun melangkaukan. Macam mana kita kata? Dia ada line, lalu kalau kita lepas line tu, itu ta'du, melepasi. So depan Nabi ada orang beriman pada Allah Ta'ala, tapi tak nak pandang orang beriman, pandang orang tak beriman dekat belakang tu. So tu wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu alihkan pandangan kamu daripada orang beriman pergi kepada orang tak beriman. Turidu zinatal hayatid dunya, kerana mengharapkan perhiasan-perhiasan dunia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Asal Allah Taala suruh, kalau ada dua orang beriman dengan tak beriman pun Allah Taala suruh orang beriman. Apatah lagi kalau duduk dengan orang tak beriman ni semata-mata kerana nak dapatkan habuan-habuan dunia, kerana nak dapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Dan Allah Ta'ala namakan benda-benda yang ada di atas dunia ni sebagai zinah. Kerana satu benda ni memang cantik, kalau dapat alhamdulillah. Tapi zinah ni, perhiasan, sifat dia akan pudar, dia akan jadi tak bernilai. Okay, satu masa kita suka hebat benda ni, satu masa zinah ni dia akan hilang nilai dia, tak ada dah, orang tak berebut dah benda ni. Okay, so itu zinatul hayatid dunya. So, seronok, cantik pada masa dia, tapi pada masa lain dia akan hilang. So tak payahlah kejar dunia ni sangat. Bahkan Allah Ta'ala namakan alam ini, benda yang kita duduk ni, sebagai dunia. Okay, dunia dengan erti kata dunu, sama ada kerana dia dekat dengan kita, ataupun daniyun, yang paling bawah, yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam alam ini, dunia ni adalah benda yang paling rendah di sisi Allah Ta'ala. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah kamu ikut, wahai Muhammad, orang-orang yang man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa. Okay, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sifat mereka, antara perkara yang menyebabkan mereka kufur pada Allah Ta'ala adalah kerana aghfalna daripada perkataan ghaflah, maksudnya lalai. Man aghfalna qalbahu, siapa yang kami telah lalaikan hati mereka, hati dia. Okay, an zikrina, daripada mengingati kami, wattaba'a hawa, dan dia mengikut hawa nafsu. So ini antara sebab berlakunya kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, kerana hati ni vacuum.
Hati ni vacuum, lalu bila vacuum dia nak isi dengan apa? Kalau dia tak isi dengan Al-Quran, dia tak isi dengan benda keimanan, maka dia akan isi dengan apa? Dengan benda yang ada pada yang benda pertama yang dapat masuk pada dia. Kalau benda yang pertama dapat masuk pada dia benda lara lah dia. Okay, kalau benda pertama masuk pada dia benda yang bawa kepada kekufuran, kufurlah dia. Okay, so itu hati manusia. Sama juga ayat ni walaupun cerita tentang sifat orang yang kufur pada Allah Ta'ala, tapi pada masa yang sama orang beriman pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia rasa jauh, dia buat maksiat, dosa, benda biasa. Buat dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala bagi orang beriman, dia bukan benda biasa, dia akan jadi. Okay. Lalu antara sebab berlakunya benda ni kenapa? Kerana hati kosong, tak ada benda nak isi. Okay, tapi kalau sibuk, macam datang kelas pengajian, habis ni pergi baca Quran, ataupun paling-paling pun tidur macam Ashabul Kahfi, maka betul, maksudnya tak ada benda-benda luaran yang tak elok masuk dalam hati. Okay, so hati tak jadi lalai. Hati tak jadi lalai, maka insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita biarkan ruang untuk duduk termenung, okay, untuk habis dekat sini lepak dekat mana pula pergi sembang-sembang kosong. So hati akan ada ruang kosong, yang mana benda yang akan masuk kalau kat masa tempat minum lepas minum ke apa, sembang mengumpat orang, so mengumpatlah akan masuk. Nampak dia punya hati ni, dia sentiasa ada kekosongan dalam hati. Tinggal pada kita nak isi dengan apa. Man aghfalna qalbah, siapa yang kami lalaikan hati dia an zikrina, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila drive kereta pun, sebab apa boleh jadi marah, sebab apa boleh jadi macam-macam benda tak elok. Kadang bila bercakap pun cakap benda sebab kosong hati. Tapi kalau kita pasang kelas ke, pasang Quran ke, kan nampak dia punya perbezaan dia. Okey, nampak perbezaan dia. Itu satu. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Satu lagi, wattaba'a hawa. Antara sebab berlakunya kekufuran adalah kerana mengikut hawa nafsu, mengikut keinginan. Hawa adalah kecenderungan. Kita, setiap daripada kita ada kecenderungan. So Allah Ta'ala datangkan syariat untuk mengurangkan ataupun untuk mengawal kecenderungan yang tak terkawal. Ya, macam contoh, bila Allah Ta'ala datangkan perintah poligami boleh sampai 4. Bukan Allah Ta'ala suruh kahwin 4, tapi Allah Ta'ala kata, wahai lelaki, kalau tak bagi kontrol pada kamu, habislah. 10 pun dia nak kahwin. So Allah Ta'ala letak limit 4. So itu sebab turunnya ayat poligami, bukan suruh kahwin 2, 3 atau 4, tapi untuk limitkan kecenderungan ataupun keinginan para lelaki daripada kahwin lebih daripada 4. So setiap orang ada kecenderungan masing-masing. Kalau tak dikawal kecenderungan ni, maka kemungkinan akan berlaku. Macam contoh sekarang ni, apa keperluan manusia kepada senjata nuklear contohnya? Apa keperluan dia? Bukan pakai pun. Pakai ke nuklear? Bom nuklear? Tak pakai pun. Tapi kenapa nak buat juga? Kenapa nak simpan juga? Sedangkan bahaya tak simpan? Sekali meletup benda tu, bahaya kan? Tapi kecenderungan manusia, keinginan manusia, kalau tak terkawal, maka kemungkinan akan melakukan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia ni akan melakukan kerosakan di atas muka bumi kerana ittiba' al-hawa. Okay? Nabi SAW pun sebut bahawa salah sumuhlikat, antara benda yang membinasakan seseorang itu adalah hawa muttaba', apabila dia ikut hawa nafsu dia. Okay? Dan bila mana kita tengok dekat sini Allah Ta'ala sebut wala tuti' man aghfalna qalbah, maka kita tahu antara hukuman azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seseorang adalah dengan Allah Ta'ala lalaikan hati dia. Sebab kadang-kadang bila kita tengok Allah Ta'ala menghukum, kita ingat, kita merasakan bahawa hukuman Allah Ta'ala ni dia bersifat gempa bumi, bersifat Allah Ta'ala tarik nikmat-nikmat. Ya, Allah Ta'ala tarik fizikal benda-benda fizikal pada kita, tetapi kita lupa bahawa antara hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada seseorang, antara azab yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang, ialah apabila Allah Ta'ala lalaikan hati dia. Kita dah boleh nak pergi jalan ke syurga Allah Ta'ala, tetapi tak jumpa jalan. Okay, so hati kita lalai. Dan bahkan lebih dahsyat daripada tu, kalau wattaba'a hawa, dia ikut hawa nafsu dia, dia ikut keinginan
diri dia dan tidak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada dia. Hasil dia wa kana amruhu furuta. Maka urusan dia semua akan jadi melampau. Furuta maksudnya melampau batas. Okay, sama ada melampau batas ni, sama ada dia tak ikut langsung apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, ataupun dia ikut dalam keadaan yang luar daripada sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. So wa kana amruhu furuta. Okay, dengan erti kata lain, dia tidak akan sama, dia tidak akan menepati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada dia. Okay? So hati-hati, kadang-kadang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, ataupun tsabbit qalbi ala dini. Hati manusia ni. Sebab qalb, kenapa dinamakan hati? Qalb maksud dia iqlab. Iqlab maksud dia apa? Dia tukar, terbalik kan. Sebab hati ni sifat dia tidak statik, bukan stationary, dia berbolak-balik. Okay, sekejap kiri, kejap kanan, hari ni okey, esok tak okey. Okay, so itu benda biasa pada hati. Okay, dan lebih malang lagi kalau hati tu aghfalna, yang Allah Ta'ala lalaikan hati dia. Memang hati tu tak tahu ke mana hala, duk berpusing je kat situ. So itu kerugian yang sangat besar. Wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Okay. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakan kepada manusia, wahai Muhammad, al-haqqu. Okey. Al-haqqu min rabbikum ada dua bentuk bacaan yang kita boleh, bukan bacaan, ada dua bentuk kita boleh makna, kita boleh tengok. Al-haqqu min rabbikum, satu, al-haq. Kalau kamu nak beritahu kepada manusia, wahai Muhammad, bagi tahu yang benar sahaja. Wa qulil haqq. Okey. Hanya cakap benda yang benar. Dan bila nak cakap benda benar, kita kena pastikan dulu benda yang kita nak cakap itu benar. Ia adalah ilmu ataupun fakta, baru kita boleh cerita. Benda yang agak-agak, benda yang 50-50 betul ke tak betul, maka jangan cerita. Okey, wa qulil haqq. Hanya cerita benda yang benar. Dan benar ini datang daripada mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, wahai manusia. Okey, ini kebenaran datang daripada Tuhan. Okey, dan ayat ini juga wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu kita dituntut untuk apa-apa benda yang kita buat mesti sandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab benda yang datang daripada selain daripada kedua ni mempunyai kemungkinan salah. Tapi benda yang datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW mustahil berlakunya kesalahan. Maka kebenaran yang mutlak hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Okey. Siapa yang nak, syaa'a, dia berkehendak. Siapa yang nak untuk beriman, maka falyu'min. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak, maka nak kafir, maka kafirlah. Kalau kita tengok zahir ayat ni, maka kita nampak seolah-olah Allah Taala bagi option. Nak beriman boleh, tak nak beriman pun tak apa, tak ada masalah. Okay, tapi ayat ini bukan ayat untuk bagi option, tetapi ayat dalam berbentuk tahdid, dalam bentuk ancaman. Okay, siapa nak beriman, maka beriman. Yang tak nak beriman, kufurlah. Macam itulah bentuk ayat dia. Okay, kalau berani, kufurlah pada Allah Ta'ala. Okay, so ayat berbentuk tahdid, ayat berbentuk ancaman. Sebab jangan faham, kadang-kadang kita baca kata, oh ada option ni, ada option. Okay. So bukan option, tapi Allah Ta'ala bagi ancaman. Bukti dia, ayat ini ancaman. Selepas tu Allah Ta'ala sebut, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kerana kami sesungguhnya, nampak Allah Ta'ala datangkan dengan penegasan, inna. Okay. Sesungguhnya kami, inna a'tadna, kami telah sediakan. Allah Ta'ala sebut kami telah sediakan, a'tadna. Sedangkan azab neraka ni belum berlaku lagi, tetapi Allah Ta'ala datangkan dengan past tense. Kita sebut sebelum ni,
bahawa bila Allah Ta'ala cerita sesuatu dengan past tense, sama ada benda tu dah berlaku ataupun benda tu pasti berlaku. Okay. Inna a'tadna lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim. Okay, lalu kita sebut sebelum ni makna zalim di dalam Al-Quran maksudnya adalah sama ada kufur atau syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sediakan bagi orang-orang yang kufur dan orang-orang yang syirik nara, api, ahata bihim suradiquha. Ahata daripada perkataan ha'id. Ha'id ni apa? Pagar. Okey. Naran ahata bihim suradiquha. Ahata mengelilingi. So bila Allah Ta'ala sebut ahata, suradiquha maksudnya pagar. Pagar yang, kalau suradiq ni pagar yang runcing atas dia. Pernah tengok pagar? Kan pagar kan ada pagar yang biasa je, dan ada pagar yang dia macam tajam mata dia. So suradiquha, ahata bihim suradiquha. Neraka yang api dia mengelilingi mereka. Maksudnya kalau nak cari jalan keluar, maka tak boleh keluar. Tak ada orang boleh lari. Nak panjat atas pun tajam, nak lari daripada tepi pun tak ada jalan keluar. Okay, sebab tu Allah Ta'ala kata, bila mana Allah Ta'ala hukum seseorang, maka hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah akhdha azizim muqtadir. Selagi Allah Ta'ala tak bagi hukuman, ada Allah Ta'ala lenient, boleh bagi kelembutan, bagi rahmat, bagi nikmat, ambillah dulu. Tapi sekali je Allah Ta'ala bagi hukuman, bagi azab, maka tak boleh lari, tak ada kelepasan. Sampai orang minta khaffif anna yawman minal azab, Allah Ta'ala sebut, orang-orang dalam neraka minta pada Allah Ta'ala supaya diringankan satu hari je. Satu hari je diringankan bagi mereka azab. Allah Ta'ala tak benarkan. Okay, so nampak, bila Allah Ta'ala hukum, maka tak ada orang yang boleh lari. Dan hukuman Allah Ta'ala adalah alim, azim, syadid. Semua azab Allah Ta'ala bagi ada adjektif dia. Sebab nak tunjukkan bahawa hukuman Allah Ta'ala bukan hukuman yang boleh buat rayuan kat mahkamah tinggi ke, mahkamah rayuan ke, tak ada. Sekali kena hukum sampai bila-bila. Okay. So sebelum wal-iyazubillah, janganlah minta kita ni dapat hukuman. Walaupun orang beriman pada Allah Ta'ala, tetapi tak semestinya dapat masuk syurga ibtida'an. Ya, mati je confirm masuk syurga terus. Sebab ada orang yang memang dapat masuk syurga terus, ada orang yang kena buat pit stop dalam pit. Kena buat pit stop dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak elak. Sebab azab Allah Ta'ala ni, walaupun kita orang beriman, sekali kena azab yang paling ringan, Nabi SAW sebut menggelegak otak. Ini yang paling ringan. So menggelegak otak ni tak boleh nak bayang dalam kepala kita macam mana sakit dia. Lalu cubalah sedaya upaya kita jauh daripada buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Naran ahata bihim suradiquha. Okay, dan tak ada jalan keluar, nak fly pun tak jumpa dah jalan nak keluar daripada neraka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan sekiranya mereka yastaghithu, bila duduk dalam neraka ni api, bila kita duduk sebelah api, maka kita akan ada rasa haus. Okay, sebab ghaith, asal makna ghaith adalah kita minta hujan. Okay, perkataan al-istighathah daripada asal kepada minta hujan turun, al-ghaith. Okay, lalu perkataan al-ghaith ni dijadikan untuk mana-mana pertolongan yang kita minta, maka ia dinamakan istighathah. Dan dekat sini wa in yastaghithu balik kepada asal dia, minta air. Bila ahli neraka kena api, maka lapar dan dahaga. Okey. Jangan cakap api, kita kadang swimming pun dah lapar dan dahaga. Itu duduk dalam benda sejuk tu. Okey, ini duduk dengan api. Bayangkan lapar dan dahaga macam mana. Wa in yastaghithu, ketika mana mereka minta nak minum air, maka Allah Ta'ala bagi. Okay, Allah Ta'ala bagi. Yughathu, mereka akan diberikan air, tapi kalmuhli. Okay, air yang bagaimana? Air yang kalmuhl. Muhl ni adalah minyak yang menggelegak. Minyak yang menggelegak. So bolehlah ambil mana-mana minyak, tengok dia menggelegak macam mana pergi dia. Okay, letak muka, bila menggelegak tu letak muka kita kat esok. Allah Ta'ala kata apa? Yashwil wujuh. Yashwi apa dia?
Susah nak tahu yashui. Tapi kalau tanya ayam masywi tahu? Ayam masywi. Tahu ayam masywi? Ayam masywi ni ayam yang diorang letak besi, lepas tu golek-golekkan dia. Ayam boleh. Ayam golek. So ayam golek tu tapi masywi ni bukan sebab dia golek, tapi sebab dia bertukar warna daripada tak masak jadi masak. So jadi terbakar kan. Ayam tu dah terbakar. Tapi sebab kontrol api, maka tak adalah hangus. Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, minuman yang diberikan sama ada hamimau wa ghassaqa. Air yang panas yang menggelegak ataupun ghassaq. Ghassaq ni adalah lendiran-lendiran yang keluar daripada badan manusia. So itu minuman, nanah ke darah ke apa, semua lendir yang keluar daripada badan manusia, itu minuman yang diberikan kepada penghuni neraka. So dekat sini Allah Ta'ala sebut diberi minuman, tetapi kal muhl. Allah Ta'ala bagi perumpamaan nak dapatkan apa gambaran macam mana air tu macam minyak yang menggelegak dekat dunia ni. Cuba panaskan minyak sampai menggelegak, letak muka kita kat situ. Sebab nak minum ni, nak minum. Okay? So sebelum minum tu, muka dah yashui. Muka dah macam ayam golek dah. Okay, dah hangus, dibakar oleh menggelegak tu. Okay, gelegaknya air itu. Yashwil wujuh, menyebabkan muka-muka menjadi masywi. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Okay, wasa'at murtafaqa, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Murtafaqa. Okay, murtafaqa ni maksudnya marafiq ni maksudnya amenities. Amenities apa? Allahu Akbar. Dia macam macam itulah lebih kurang. Maksudnya macam apa, padang permainan ke, public R&R ke. So itu murtafaqa. Orang pergi dekat tempat-tempat ni untuk healing. Orang pergi taman untuk healing, pergi R&R pun bermusafir untuk tenangkan jiwa, nak gembira, nak balik kampung. So kita bila cari tempat-tempat yang perpustakaan ke apa, public amenities ni, untuk keluar daripada kebiasaan kita, daripada aktiviti harian kita, nak tenang-tenang, nak healing. Tapi bayangkan kalau dapat duduk dalam taman panas, duduk dalam library aircon tak ada. Okay? So bayangkan kita punya keadaan pun tak selesa kan. Bayangkan duduk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Bi'sas syarab, air yang diberi adalah seburuk-buruk air. Dan tempat tu, tempat yang Allah Ta'ala kata, ni tempat healing bagi kamu ni, dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasa'at murtafaqa. Okay, so itu cerita tentang orang yang lizzalimin, orang-orang yang kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun, dan ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila cerita tentang azab, bila cerita tentang orang yang diazab, Allah Ta'ala akan bawa datang juga cerita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk bagi tahu apa? Wahadainahun najdain. Allah Ta'ala sentiasa bagi pilihan pada kita. Kamu pilih. Depan ni ada cerita orang yang kufur pada Allah Ta'ala, depan ni juga ada cerita orang yang beriman pada Allah Ta'ala. So pilih kamu nak jalan mana. Innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa amilus salihat, amalan adalah sebahagian daripada iman, tetapi Allah Ta'ala keluarkan dia dekat sini, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sebab apa? Sebab keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara benda yang utama dalam menggambarkan keimanan seseorang pada Allah Ta'ala adalah amal-amal salih. Okay, sebab tu bila mana Nabi SAW sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman ada 76 bahagian. Okay, maksudnya kalau kita ada 76 ni, maka iman kita iman yang sempurna. Okay, a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Okay, apabila orang dapat merealisasikan tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, itu
tingkatan iman yang paling tinggi. Daripada 76 ni, yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq. Apabila kita menghilangkan benda-benda yang mengganggu perjalanan orang. Naik kereta, tengok ada batu tengah-tengah jalan, hilangkan batu. Tengok ada pokok tumbang, alihkan pokok. Tengok ada kucing tak bergerak-gerak duduk kat tengah jalan, maka alihkan. Imatatul adza 'anil tariq. Ini pun satu bentuk daripada keimanan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Daripada 76 ni, apa lagi yang ada dalam syu'batnya? Falyukrim dhaifah, memuliakan tetamu, memuliakan jiran, bercakap baik ataupun diam. So ini semua sebahagian daripada 76 pecahan iman. Okay, lalu Allah Ta'ala kata iman mesti dibuktikan dengan amalan. Okay, 76 ni adalah amalan. Qaulul la ilaha illallah adalah lafaz. Kita melafazkan la ilaha illallah. Okay, innal ladina amanu, dan saya tak tahu ada kitab yang himpunkan tak 76 ni. Ada tak? Rasa ada Ada kitab yang menghimpunkan 76 cabang iman. So kalau ada, ambil. Kita nak Ustaz Karni Idrus. Ya. Okey. Kalau ada 76 tu, ambil kitab tu dan pegang. Okey, kita mungkin tak mampu nak buat semua, tapi kita cuba sedaya upaya untuk buat yang terbaik yang kita boleh buat. Lalu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut belakang tu, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kerana Allah Ta'ala sebut tentang satu amala. Okay, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan ajra man ahsana amala, siapa yang buat amalan. Maksudnya yang Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala tak tengok kita sampai 76 ke, 77 ke, 74 ke. Allah Ta'ala nak tengok usaha kita. Kemungkinan kita tak sampai 76, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman ni iman yang sempurna. Okey, kemungkinan orang tu mungkin dapat 3 atau 4 je daripada 76 ni, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala iman yang sempurna. Sebab apa? Sebab yang Allah Ta'ala nak tengok ahsana amala, siapa yang berusaha untuk buat 76 ni. Dan kemudiannya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok adalah ahsan. Dalam 76 ni Allah Ta'ala nak tengok kualiti. Okay, bukan celup-celup je. Kadang orang nak buat 76 ni tapi celup-celup je. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia tak baik. So Allah Ta'ala nak tengok kualiti. Okay, biarlah sikit sekalipun. Adwamuha wa inqal, hadis Aisyah kan. Nabi SAW sebut bila Aisyah tanya ahabbul a'mali ilallah ataupun khairul a'mal, bagaimanakah amalan yang terbaik itu wahai Rasulullah? Adwamuha wa inqal, apa yang berterusan, apa yang berkualiti walaupun sedikit. Okay, biarlah kita buat 10 ke 20 ke daripada 76 pecahan iman, tapi benda yang kita buat tu sangat berkualiti. Okay, antu ta'imat ta'am, memberi makan pada orang pun syu'batun minal iman. Okay, beri makan pada orang, yang ni kita boleh buat, yang lain semua susah, bagi kita pandai masak je. So kita memasak bagi pada orang, dan tak mustahil dengan benda tu je, maka kita menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, inna la nudhi'u, walaupun tak cukup, walaupun sikit, Allah Ta'ala kata kami tidak akan sia-siakan pahala, ganjaran bagi orang yang buat benda-benda amal soleh yang membawa keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu tadi Allah Ta'ala cerita tentang az-zalimin dan akibat mereka. Allah Ta'ala kata dapat api neraka dan minuman yang boleh yashwil wujuh. Okay. Ada pun orang beriman, ulaika lahum jannatu adn. Kita tambah sikit masa. Ulaika lahum jannatu adn. Bagi mereka, bagi orang yang beriman dan beramal saleh ini, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka jannat, taman-taman. Yang mana taman-taman ini jannat tak terbayang dalam kepala manusia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Hebat mana orang cerita pun tak ada telinga yang pernah dengar cerita tentang syurga. Wala khatara ala qalbi bashar. Nak bayang, nak imagine syurga ni macam mana pun tak terbayang, kerana terlalu hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okay, dan Allah Ta'ala kata jannatu adnin. Okay, dan benda adnin ni sama ada nama syurga tu sendiri adalah syurga Aden, ataupun adnin ni adalah kita nak kata macam mana benda adnin ni benda yang tenang. Okay, sebab ada tempat dekat Yaman, bila dia maju, bila satu masa dulu kan Allah Ta'ala bagi jannatani ayyamini wa shimal. So Yaman ni tempat yang dikenali sebagai Aden. Okay. Dan dalam Taurat dengan Bible menceritakan bahawa Eve dengan Adam dia dikeluarkan ataupun tempat tinggal dia adalah dalam Eden, Garden of Eden, Jannatu Aden. Okay, Adam dan Hawa. Okay, so syurga Aden ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tajri min tahtihimul anhar. Ada sungai yang mengalir di bawahnya. So itu sebab kita kata tak terbayang dalam kepala. Macam mana orang boleh berjalan atas sungai? Sungai berjalan, dia berjalan atas air ke, ada kaca ke, ada apa, kita tak terbayang. Sebab Allah Ta'ala cerita bawah syurga ni semua sungai je. Bahagian bawah syurga semua sungai. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir sungai-sungai di bawah syurga. Di mana ada 4 sungai kan yang Allah Ta'ala sebut. Sungai mimma'in ghairi asin, air yang air kosong, yang pH dia tak tahu pH apa, 5.5 pH yang sedap air dia. So pH dia air yang ghairi asin, tak terlalu beralkali dan tak terlalu berasid, air yang sangat sedap, air kosong. Kemudian min laban, daripada susu, min asal, daripada madu, dan min khamar, daripada arak. Inilah 4 sungai yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Fath, ke surah Muhammad, surah Al-Fath. Kemudian yuhallawna fiha min asawira min dhahab, dan mereka diberi perhiasan. Dan ini fokus untuk orang-orang perempuan dan sebahagian lelaki. Yuhallawna fiha min asawir, mereka diberi perhiasan asawir dengan benda-benda yang berbentuk asawir, yang membelenggu, macam rantai, macam gelang, benda yang mengelilingi anggota. Kan rantai dia pusing keliling leher, gelang pula mengelilingi tangan. So itu asawir min zahab, daripada emas. Okay, so ini dia lebih cenderung kepada perempuan lah, sebab perempuan yang suka perhiasan-perhiasan ni. Lelaki kalau masuk syurga dia nak apa? Ya. Lelaki pun nak emas juga. Kita tak boleh pakai kat dunia kan. So nak pakai dekat akhirat juga emas. Min asawira min dhahab, okay, daripada emas. Okay, perhiasan-perhiasan daripada emas. Wa yalbasun, dan pakaian-pakaian ahli syurga pula adalah thiyaban, ada pakaian baju khudra, yang berwarna hijau, min sundusin wa istabrak. Sundus dan istabrak adalah sutera. Okay, cuma bezanya sundus adalah sutera yang nipis dan istabrak adalah sutera yang tebal. Okay, min sundusin wa istabrak. Dan Allah Ta'ala kata wa, bukan aw maksudnya bukan pilihan sutera nipis ke tebal, dua-dua ada. Pakai dua-dua sekali. Min sundusin wa istabrak, daripada sutera yang nipis dan tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Allah Ta'ala cerita ahli syurga ni tak bergerak, mereka duduk je. Muttaqiin, semua benda wajanal jannataini, dan semua benda didekatkan pada mereka. Ada pokok nak ambil buah pun buah datang kat mereka, nak air pun air yang datang pada mereka, nak apa pun semua didekatkan dan didekatkan pada mereka. Muttaqiin, duduk je. Muttaqiin ittikab maksudnya bersandar. Alal araik, arikah sama ada sofa, arikah ataupun katil. Katil yang ada bumbung. Katil yang ada 4 tiang ke atas ada bumbung. Tu arikah. Okay, perkataan arikah disebut untuk sofa ataupun katil yang macam tu. Muttaqiin, tengok ahli neraka pun sambil duduk, cakap pun sambil duduk bersandar. So itu kelebihan duduk dalam syurga, tak ada kepenatan. Okay, rehat semua, nikmat semua.
Ni'mat thawab, inilah sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik balasan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Wa hasunat murtafaqa, yang ni tempat healing yang hasunat, yang baik, yang sangat baik, yang sangat hebat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. So kita ada sa'at murtafaqah dan kita ada hasunat murtafaqah. Tinggal pada kita untuk pilih. Itu yang Allah Taala bagi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pilih syurga, aflah, dapat kejayaan. Pilih neraka, khab, maka dapat kerugian. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.